Soalan yang pertama, adakah kita perlu mengqada solat yang tertinggal dengan sengaja? Malas dan cuai. Bagaimana dengan solat yang ditinggalkan? Jawapannya adalah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jumhur ulama. Maksud jumhur adalah sepakat ulama. Wajib bersegera mengqada solat yang tertinggal, sama ada tertinggal kerana uzur syar'i ataupun tidak, berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man nasiya salatan falyusalli idza zakaraha." Barang siapa yang tertinggal solat kerana lupa, maka hendaklah dia menunaikannya apabila dia teringat akannya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, wajib qada solat. Contohnya begini. Bila datang seorang hamba Allah, umur dah 50 tahun, baru nak kembali kepada Allah bertaubat. Ustazah, saya umur dah 50 tahun, saya tak pernah solat ustazah. Saya baru nak belajar solat. Jadi bagaimana? Jadi jawapannya adalah, saya akan bertanya, Encik balik umur berapa? Saya lupa, ingat-ingat lupa. Agak-agak. Mungkin umur 12 saya dah balik kot ustazah. Mungkin umur 14 kot, terpulang lah. Kalau umur 50 tolak 14, jadi adalah 36 tahun. Kalau 36 tahun, maka Tuan Haji, Pakcik, Makcik kena qada solat selama 36 tahun. Kalau kita dengar ayat tu, ya Allah ustazah, saya kena qada semua solat 36 tahun tu. Ya, jawapannya ya, wajib qada. Habis tu ustazah, Pakcik tak ada kerja lain dah ni. Makcik tak ada kerja lain dah ni. Tak lagi ke mana-mana lah. Lepas solat lepas solat. Macam mana ustazah? Takkan nak kena qada yang 36 kali pula berapa bulan, kali pula berapa hari, kali pula 5 kali. Ui, banyak sangat ustazah tu. Subhanallah. Jadi, di setiap kesukaran ada kemudahan. Subhanallah. Saya kata begini. Pertama, wajib ada niat nak qada balik. Sebagai bukti kita insaf, kita sedar, kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah melalaikan solat sepanjang 34 tahun. Sepanjang 30 tahun, contohnya 30 tahun. Lepas tu dia tanya, macam mana makcik nak solat banyak sangat tu ustazah? Kita kata macam ni je makcik. Bukannya makcik kena solat tak berhenti, tidak. Bila solat subuh, makcik qada satu solat subuh. Kalau dapat lebih, buatlah. Kalau tak dapat, tak apalah. Bila solat zuhur, makcik solat lagi sekali solat zuhur. Makcik tak larat ustazah. Kenapa tak larat? Makcik sakit ke? Sakit lutut, tak boleh nak berdiri sangat. Maka makcik solatlah duduk. Solat fardu pun duduk, solat qada fardu pun duduk. Tak ada masalah makcik. Jangan cari alasan. Kalau kita cari peluang, mesti dapat. Cari alasan, buat alasan, kita tutup jalan. Jadi, solat asar sekali, qada sekali. Solat maghrib sekali, qada sekali. Ada waktu ustazah, makcik rasa malas nak qada. Tak apalah makcik, Allah tahu mungkin makcik tak larat. Lepas tu dia tanya lagi, ustazah, kalaulah makcik baru qada dalam 5 hari, kan lepas tu meninggal, macam mana tu ustazah? Kalau makcik baru qada setahun buat macam tu, macam mana tu ustazah? Lalu saya jawab, kalau makcik meninggal lah makcik, dalam keadaan Allah tahu makcik nak qada. Allah tahu makcik nak qada. Makcik ikhlas betul nak qada. Bukan makcik sengaja tak nak qada dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan ampunkan. Dan Allah tidak akan hitung dosa-dosa yang makcik tinggalkan solat tu. Saya nak bagi tahu soalan ni sangat banyak. Sangat ramai, sangat banyak tanya soalan ni. Ramai sangat yang mengaku dia tak solat sama ni, umur 50 baru nak solat, umur 40 nak solat. Saya nak sebut macam ni lah, bayangkan. Kalau umur 50, dia baru nak solat, dia dah melalaikan solat 30 tahun. Kalau dia nak buat solat maghrib, qada solat maghrib sekali, isyak, qada solat isyak sekali, dia perlu berapa tahun untuk habis qada tu? Dia perlu 30 tahun lagi. Faham tak maksud saya? Dia dah melalaikan 30 tahun. Kalau dia nak buat subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maksudnya umur dia 80 baru settle qada. 50, 60, 70, 80. Umur 80 baru settle. Dia kata, ustazah, kalau macam tu umur 80 baru settle qada. Kok meninggal dululah sebelum tu macam mana? Dia tanya. Saya kata macam ni makcik, kalaulah kita meninggal dunia dulu, mudah-mudahan sebab Allah tu menilai usaha, bukan hasil. Bukan hasil, Allah melihat usaha. Hati kita tu memang nak qada, bertaubat nasuha ni maksudnya adalah bila kita rasa nyesal sungguh-sungguh, kita ni dah tak solat 30 tahun dan kita tunaikan solat hari ni, sebagai tanda kita menyesal sungguh, kita qada balik apa yang kita dah lalaikan sama ni. Dan bukannya Allah tengok settle
Habis qada baru settle tak. Allah tengok apa yang terkandung dalam hati kita. Keinginan, keikhlasan kita betul-betul menyesal dengan dosa solat yang kita tak buat tu dulu. Tak ada masalah, tak ada apa tu. Menyesal sungguh, bukti menyesal tu kita qada balik. Namun sekiranya kita tak sempat habis qada, maka para alim ulama kata mudah-mudahan insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kerana Allah melihat usaha ikhtiar yang dia buat. Ada orang tanya pula, Ustazah, saya ni bukan tak solat langsung. Saya solat tak solat. Tapi saya dah lupa dah mana yang saya solat, berapa solat ni. Saya kata kalau lupa berapa solat apa, maka buat anggaran. Saya tak tahulah nak buat anggaran. Ustazah lah buat saya anggaran untuk saya. Jawapannya tak boleh orang lain buat anggaran. Kita juga sini kena buat anggaran. Kalau macam tu saya buat anggaran macam ni lah Ustazah ya. Saya cuba qada selama 2 tahun. Anggaran saya mungkin himpun-himpun 2 tahun lah kot. Saya cubalah setiap kali solat tu saya buat qada. Tapi ada waktu tak sempat, tak apa ke? Tak apa. Ada waktu malas Ustazah? Tak apa. Mudah-mudahan Allah ampunkan sifat malas kita nak qada tu. Kalau tak sempat Ustazah dah mati dulu, mudah-mudahan Allah ampunkan sebab Allah melihat niat kita tu memang betul-betul nak qada, bukan kita main-main saja. Subhanallah. Hati-hati dengan niat sebab Allah menembusi. Allah ya syahid yang maha menyaksikan. Allah ya basir menembusi ke dalam hati kita. Subhanallah, Allahu akbar.